menggunakan buku atau file ya yang banyak ya membazirkan kertas dan juga ink lah serta masa kita. Itu kita hanya boleh buat pada ketika buku ada di depan kita. Okey. Tetapi dengan menggunakan ERP ini kita boleh buat di mana-mana saja berada asalkan kita ada peranti. Sama ada desktop, laptop dan juga handphone. Yang keduanya adalah untuk menangani ya isu rungutan pentadbir yang ingin membuat semakan menggunakan buku rekod mengajar yang mana perlu mengambil masa yang lama dan penggunaan ruang yang banyaklah untuk menyimpan buku-buku rekod. Yang ketiganya dari segi pengurusan buku rekod ini kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang lebih sistematik dan kita boleh simpan kandungan ERPH tuan-tuan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya dalam kita Google Classroom. Seterusnya ialah dari segi keboleh capaian di mana pihak JPN, pentadbir dan guru boleh melihat balik ERPH di mana-mana ya dan pada bila-bila masa. Contohnya kalau tuan-tuan nak memohon guru cemerlang apabila ada pemantauan daripada Nazir, kita tak perlu lagi duk cari 3 tahun ke belakang ERPH kita yang mana kadang-kadang hilang, kadang-kadang salah letak, kadang-kadang tersembunyi dan sebagainya. Okey. Yang keduanya dari segi objektif. Slide okey no? Slide cikgu bergerak ke macam mana? Okey. Bergerak. Saya bergerak. Yang sana bergerak tak? Okey dah. Tadi dia macam freeze tak? Dari segi objektif, okey, kita lihat dari segi kekemasan penulisan ERPH ini lebih kemaslah untuk urus. Lagi kita akan tunjuk, Cikgu Liza akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan sebahagiannya. Itu kita dah set up tuan-tuan hanya mengisi saja. Yang ketiganya dari segi pemantauan ERPH ini boleh dibuat pada bila masa dengan mudah secara atas talian. Manakala yang keempatnya macam tadi saya ceritalah penyimpanan lebih tersusun, sistematik dan boleh dicapai di mana-mana saja kita berada. Tak perlu main sekolah. Tuan-tuan boleh tengok pada bila masa asalkan tuan-tuan ada peranti dan juga ada talian internet. Yang keempatnya ialah objektifnya supaya ERPH ini boleh digunakan untuk semua peringkat persekolahan. Ini maksudnya di peringkat kalau di sekolah rendah, pendidikan khas, tingkatan 6 dan juga aliran perdana kita boleh guna. Kita boleh sesuaikan ikut keadaan dan juga situasi. Seterusnya tuan-tuan dan puan, untuk kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kita sasarkan untuk pengguna ERPH ini adalah terdiri daripada pentadbir iaitu pengetua, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hak ehwal murid, penolong kanan co-curriculum, penolong kanan tingkatan 6, guru kanan mata pelajaran, penolong kanan petang, guru penjelasah siti dan juga semua guru. Jadi ini adalah kumpulan sasaran yang akan menggunakan sistem ERPH ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita juga akan melihat dari segi permasalahan. Permasalahan yang kita timbul ialah pentadbir sukar mengesan guru yang tidak menghantar buku rekod. Ini kalau kita menggunakan sistem yang lama sistem konvensional iaitu buku rekod tu kita nak sebab apa? Pentadbir kita ada 10 orang. Jadi kita susah untuk membuat pemantauan. Pentadbir 1 dia memantau belum habis lagi. Pentadbir 2 dah habis dah. Pentadbir 3 baru separuh. Kemudian kadang-kadang tuan-tuan ambil lebih dahulu. Jadi susah untuk kita buat pemantauan sama ada hantar ataupun tidak hantar. Kita perlu kumpul ke 10-10 file itu, baru kita akan merge. Bukan tengok siapa hantar, siapa tak hantar. Yang keduanya, dari segi permasalahan tuan-tuan, kebimbangan pentadbir apabila guru tidak mahir mengendalikan ERPH. Jadi tuan-tuan puan, ada juga bila kita buat ERPH ini dia macam-macam versi. Jadi kalau kita buat melalui ERPH yang baru ni, yang menggunakan internet ini, kita boleh buat dengan satu standard yang sama. Cuma tuan-tuan sesuaikan dengan pengisian ikut mata pelajaran ataupun bidang masing-masing. Yang ketiganya kita lihat ramai guru memandang negatif terhadap ERPH ini, yang mana mereka kurang pengetahuan dalam ICT yang agak sederhana dan juga rendah dari segi tahap penguasaan ICT. Yang keempatnya bagi permasalahan perbezaan tapak ERPH bagi setiap mata pelajaran. Itu kita akan cuba sesuaikan. Nanti Cikgu Haliza akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan perbezaan tapak tersebut. Jadi tuan-tuan hanya isi
yang perlu saja, yang tak perlu tuan-tuan tak isi, abaikan itu. Kita sedia seboleh-bolehnya untuk kesemua. Baik, tindakan menangani masalah ini, okey, dari segi kawalan masa, sistem akan memaklumkan kepada pentadbir, guru-guru yang lewat atau masalah atau masih tidak membuat RPH secara lengkap. Jadi tuan-tuan dan puan dari segi kawalan masa ni, tuan-tuan akan dihantar pada setiap minggu, hujung minggu, hari Khamis, admin akan menghantar ERPH sebagai reminder untuk tuan-tuan untuk melaksanakan ERPH pada minggu yang sebelum itu. Pada minggu berkenaan lah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan dari segi manual pengguna. Admin akan menyediakan manual pengenalan ERPH untuk digunakan oleh guru-guru sekolah. Yang ini kita sediakan link video yang dibuat oleh Cikgu Haliza untuk tuan-tuan tengok. Dari segi penyelarasan tapak, admin akan menyelaraskan tapak ERPH untuk digunakan oleh guru-guru. Ini Cikgu Haliza dah 2 kali tambah baiklah untuk tapak ERPH untuk sekolah kita. Tuan-tuan boleh tengok. Yang keempatnya dari segi pendedahan. Pendedahan dan latihan diberikan kepada pentadbir dan guru. Ini ada hari ini kita akan beri pendedahan kepada tuan-tuan dan puan dan juga kita beri latihan dan juga link video untuk tuan-tuan tengok apabila tuan-tuan menghadapi masalah. Yang kelimanya dari segi perbincangan. Jadi kita nak wujudkan kumpulan perbincangan lah dalam talian menggunakan aplikasi Telegram. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dari segi penghantaran, ada masalah dari segi nak tag in dan sebagainya, nak menulis penulisan, kita akan buat grup perbincangan dalam Telegram kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan melihat dari aspek kaedah pelaksanaan. Okey. Kaedah pelaksanaannya. Jadi hari ini kita akan beri taklimat taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kemudian tuan-tuan dan puan, taklimat kepada tuan-tuan bermula pada yang fasa yang kedua ni, kita dah beri taklimat kepada pentadbir sekolah, kemudian kepada guru-guru. Kemudian kita akan bimbingan secara berterusan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada masalah, tuan-tuan boleh kontak admin kita, Cikgu Haliza dan rakan-rakan pengurusan yang lain. Dan seterusnya kita mulai hari ini, kita akan laksanakan sepenuhnya lah ERPH ini untuk sekolah kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan melihat dari segi aspek kelebihan ERPH ini. Okey. Pertamanya tuan-tuan dan puan, sistem macam kita tadi lah, sistem yang kita gunakan Google Classroom. Jadi pemantau tuan-tuan dianggap dilantik sebagai teacher. Okey. Manakala guru-guru yang RPH itu dilantik sebagai dilantik sebagai murid. Jadi tuan-tuan dan puan, ERPH ini kita perbelanjaannya adalah percuma. Tidak ada kos yang perlu kita tanggung. Kalau buku rekod tuan-tuan dan puan, kita perlu tanggung kos untuk membeli buku rekod. Satu unit buku rekod untuk tuan-tuan dan puan tu, rekod mengajar tu adalah harga RM18. Okey, RM18. Jadi kali dengan 100 16 orang sekolah kita, jadi kita dapat beribu lah kena bayar. Kemudian tuan-tuan, kalau kita buat file untuk tuan-tuan dan puan antara RM6 hingga RM8. Kemudian pada setiap bulan, 1 tahun, satu orang guru kita kena sediakan kertas lebih kurang 1 rim, tak termasuk dengan ink lagi. Jadi, tapi untuk penggunaan ERPH ini adalah secara percuma. Kemudian tuan-tuan, dari segi semakan kita boleh buat secara dalam talian. Di mana kita dapat ada peranti dan ada internet, kita boleh tengok ada semakan. Kemudian kita juga boleh beri komen terhadap rancangan pelajaran harian yang tuan-tuan telah buat secara atas talian. Seterusnya tuan-tuan, kita akan beri markah untuk penulisan hasil daripada penulisan ERPH oleh guru-guru. Kemudian kita boleh melihat sejarah penghantaran RPH. Kita tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan lewat berapa kali, hantar, tak hantar berapa kali dan sebagainya. Yang seterusnya, pemantauan boleh dibuat dengan mudah dan cepat. Okay? Bila kita ada talian, ada peranti, sama ada laptop, desktop, handphone, kita boleh melihat. Seterusnya tuan-tuan, menentukan tarikh penghantaran. Jadi tarikh penghantaran ni dia akan set secara melalui sistem komputer, iaitu pada 11.59 hari Sabtu malam Ahad, last menghantar. Kemudian tuan-tuan dan puan, dari segi pengurusan perbelanjaan kos untuk sekolah memang jimat lah. Okay? Memang jimat. Sebab kita buat sekali je dan tidak ada kos. Sebab
Google Classroom, aplikasi Google Classroom ni kita ambil daripada email Delima yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan kepada kita semua bersekolah adalah secara percuma. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan melihat dari sudut kelebihan ERPH ini. Jadi antara kelebihannya ya tuan-tuan dan puan, RPH dan semua fail dalam Google Classroom disimpan secara automatik dalam sistem email guru ya, dan juga pemantau, pentadbir untuk memudahkan semakan dibuat pada bila-bila masa. Jadi tuan-tuan tak payah save apa. Type, dia akan simpan automatik. Kemudian dari segi ketulusan markah, guru boleh melihat markah yang diberikan oleh pentadbir untuk tujuan penambahbaikan RPH. Seterusnya dari segi pematuhan masa, guru boleh menghantar tugasan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Okay? Jadi kita ada limit masa, tuan-tuan boleh hantar pada masa tersebut. Yang seterusnya tuan-tuan, memudahkan. RPH dapat disiapkan dengan cepat berdasarkan template yang telah disediakan. Jadi tuan-tuan bila siap, tuan-tuan tak perlu main hantar ke sekolah dah. Tuan-tuan duduk di bawah rumah. Work from home, siap. ERPH pun from home. Jadi itu memudahkan urusan kita semua. Apalagi dalam tempoh pandemik ini, okay, kita tak perlu banyak pergerakan. Dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita hanya perlu send melalui klik turn in saja. Maka kita akan dapat. Jadi tuan-tuan, ini adalah perkeliling berkaitan pelaksanaan rancangan pelajaran tahunan dan pelajaran harian. Jadi yang kita nak buat ni adalah rancangan pelajaran harian, yang nombor 2 tu. Jadi kalau ikut dalam perkeliling tersebut, okay, kita boleh menulis rancangan pelajaran harian ini dalam apa jua bentuk yang munasabah dengan teknologi semasa. Jadi pada hari ini, kita ada teknologi ICT, kita ada perintah kawalan pergerakan. Okay. Jadi kita boleh gunakan, kita ada bekalan email Delima daripada Kementerian Pendidikan. Jadi kita boleh gunakan teknologi ICT untuk memudahkan kita menghantar rancangan pelajaran harian sebab kita perlu bekerja daripada rumah dan tidak boleh bergerak melebihi 10 km. Kemudian tuan-tuan dan puan, penggunaan ERPH ini ataupun penyediaan rancangan pelajaran ini perlu diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan semata apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Jadi dengan menggunakan ERPH ini kita boleh mempamerkan, menunjukkan kepada pihak yang diberi kuasa, iaitu pertamanya sudah pastilah Kementerian Pendidikan. Yang keduanya Nazir Sekolah, Jabatan Pendidikan yang ketiga, dan keempatnya PPD, dan yang kelimanya mana-mana pemantau yang dilantik secara sah oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh macam-macam cara untuk kita tunjukkan kepada mereka. Pertamanya kita boleh cetak, okey. Yang keduanya kita boleh tunjukkan melalui aplikasi yang secara dalam talian. Jadi kaedahnya pelbagai. Tapi kalau buku rekod tuan-tuan puan, tuan-tuan tertinggal di rumah, tuan-tuan tak boleh tunjuk, tuan kena balik ke rumah. Jadi ambil masa yang panjang. Seterusnya tuan-tuan puan, kita akan lihat dari sudut keperluan guru. Apa yang tuan-tuan perlu ada dalam untuk merealisasikan pelaksanaan ERPH ini. Yang pertama tuan-tuan, sudah pastilah tuan-tuan kena ada peranti lah. Peranti. Peranti ini boleh jadi macam tuan-tuan tengok gambar tu lah, belah kiri tu. Peranti ini boleh jadi adalah laptop. Boleh jadi tuan-tuan ada desktop. Boleh jadi tuan-tuan ada smartphone, tab dan sebagainya. Jadi macam-macam lah. Tuan-tuan boleh sediakan peranti. Yang ketiganya tuan-tuan kena ada aplikasi Google Classroom lah. Google Classroom ada dalam email Delima tuan-tuan dan puan. Sekejap Cikgu Haliza akan tunjuk. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan, kita kena ada internet lah. Kita kena ada internet. Itu antara keperluan yang perlu kita ada. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita akan hantar link kepada tuan-tuan dan puan. Kita hantar link kepada tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan dan puan sertai Google Classroom yang disediakan oleh pihak sekolah melalui admin ERPH. Tadi Cikgu Haliza akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Baik, jadi dalam pelaksanaan ini, peranan kita dalam ERPH ada 2 peranan lah macam saya cerita tadi. Pertama,
peranan pengurusan sebagai teacher, ya, ataupun guru. Yang keduanya peranan guru sebagai murid ataupun student. Jadi kalau tuan-tuan dah pernah mengajar Google Classroom tu, tak ada masalah lah. Tuan-tuan dah tahu sistem ni. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dari sudut agihan tugasan. Agihan tugasan macam ni lah. Okay. Jadi pengetua sama dengan semua penolong kanan, ya, macam pentadbir sekolah, okay, akan membuat pemantauan melalui sistem komputer masing-masing lah. Okay. Jadi kami akan agihkan, admin akan agihkan satu guru dalam lingkungan 10 hingga 12 orang. Okay. Ada yang dapat 9 orang, ya, untuk menjadi student kepada pemantau-pemantau yang terdiri daripada penolong kanan dan juga guru-guru kanan. Jadi susunan penyemak tu, ya, kita boleh ubah sesuai, ya. Sama ada kita akan bertukar pada setiap bulan, ya, akan kekal sepanjang tahun. Okey. Itu bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan sekolah. Okey. Jadi tuan-tuan, pengetua akan berada dalam setiap classroom. Jadi kita ada lebih kurang 10 classroom. Okey. 10 kelas. Jadi pengetua akan berada dalam setiap grup tu, ya, sebagai pemantau, dan kita akan menyemak, ya, sama ada guru tersebut buat, guru tersebut laksana, guru tersebut hantar ataupun tidak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut keliling ini, RPH ini perlu dihantar pada setiap minggu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan kena patuhlah pelaksanaan ERPH ini. Sekali kita akan tengok tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan tak hantar, dia akan jadi macam mana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan lah. Ini contoh sekolah kita lah, tapi saya padamlah nama tu. Okey. Tuan-tuan tengok macam ni. Di sini tuan-tuan adalah di yang 90, 91, 95, itu adalah markah skor. Ya, markah skor. Di lajur kolom sebelah kiri itu adalah nama yang saya padam dengan garisan hitam. Okey. Itu adalah nama student. Okey, nama student yang menyertai kumpulan saya ni. Okey. Baik. Jadi yang hantar awal ni contohnya pada minggu 14. Okey. Pada minggu ke-14 ni, 14 hari bulan 10 ni, 14 bulan 8 ni tuan-tuan. Ni si A ni dia hantar awal. Jadi saya write lah dia dulu. Okey. Kemudian tuan-tuan boleh lihat mulai 17 Julai kita laksanakan untuk fasa 1. Okey. Dia dapat 90. Selepas diberi teguran, markah meningkat 91, kemudian menurun 91, kemudian meningkat kepada 95. Itu menunjukkan RPH yang disediakan tu ada unsur penambahbaikan setelah teguran diberi. Yang tuan-tuan lihat missing ni. Okey, merah tu. Missing ni menandakan guru berkenaan tidak hantar. Okey. Jadi pemantau, penyemak, dia akan kontak tuan-tuan dan puan secara personal untuk hantar. Okey. Kalau tuan-tuan tak hantar, banyak lagi missing. Bila banyak missing tuan-tuan, tuan-tuan telah, ini adalah evidence untuk tuan-tuan tidak melaksanakan pelaksanaan ARPH ini. Okey. Kalau yang tulis di sebelah kanan ni, done late, maksudnya hantar lewat. Okey. Ini pemantau yang student yang ke bawah ni 2, 4, 6, 8 yang ke-9. Okey. Dia telah menghantar lewat sebanyak 3 kali. Okey. Tidak hantar 3 kali. Okey, hantar lewat sekali. Baik. Bagi yang dia akhir sekali tu dia done late sebanyak 1 kali. Jadi ini memudahkan urusan pemantauan kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan contohnya lah dalam pelaksanaan PBPP kita akan melihat penilaian prestasi tuan-tuan dan puan berdasarkan kepada keberhasilan. Jadi ERPH ini, okey, RPH ini merupakan satu bidang keberhasilan tuan-tuan dan puan lah dalam membuat penulisan rekod pengajaran dan pembelajaran murid, ya, yang tuan-tuan buat pada setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah duk missing sentiasa, maksudnya tak pernah hantar, jadi tuan-tuan dan puan, prestasi tuan-tuan dan puan pastilah dia akan missing lah sikit. Jadi macam tu. Jadi ini adalah evidence yang kita tunjukkan. Okay? Untuk PBPP dan juga untuk penilaian, ya, proses kenaikan pangkat tuan-tuan dan perempuan dari segi markah, ya, prestasi tuan-tuan dan perempuan untuk kenaikan pangkat sama ada secara time base ataupun permohonan, ya, secara pemangkuan. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan melihat
aspek yang seterusnya adalah berkaitan dengan pengumpulan data ERPH ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh mencetak, kita boleh mencetak rekod, kita boleh mencetak rekod pelaksanaan bagi setiap kumpulan. Kita boleh mencetak rekod pelaksanaan setiap kumpulan, setiap classroom ini, sama ada secara mingguan, secara bulanan, dan juga secara tahunan. Ataupun kita simpan dalam bentuk soft copy dalam Google Classroom sekolah, dan juga dalam akaun tuan-tuan dan puan. Jadi secara tidak langsungnya pelaksanaan ERPH ini bagi pihak saya lah, ya sangat bersesuaian dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Yang mana kita tidak perlu banyak pergerakan untuk menghantar bahan RPH ini kepada pihak sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan itu taklimat saya pun dah sampai ke penghujungnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan, dan semoga sama-sama pelaksanaan ERPH ini akan lebih memudahkan kita untuk menulis ERPH dan menghantar RPH kita secara dalam talian, dan tuan-tuan dan puan boleh pindah ERPH walaupun tuan-tuan dah hantar, tuan-tuan boleh ambil balik untuk hantar semula untuk pindah sebelum membuat pindaan, selepas membuat pindaan, dan tuan-tuan juga boleh tuan-tuan juga boleh menghantar pada bila-bila masa. Bagi saya, asalkan tuan-tuan hantar, tidak ada masalah. Tetapi janganlah terlalu lewat. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, janganlah tidak hantar langsung. Sebab dia ada evidence yang cukup jelas dan lebih tersusun. Sesiapa boleh lihat evidence yang tuan-tuan buat, yang tuan-tuan tidak laksanakan. Jadi dari segi ERPH ini kita nampak penyusunannya dia lebih teratur. Kemudian yang keduanya, penggunaan ERPH ini dia lebih menjimatkan masa dari segi penyediaan, pemantauan, dan yang akhir sekali ERPH ini senang untuk kita menyimpan bahannya. Dan kita hanya cetak apabila kita perlu saja. Jadi saya rasa cukuplah untuk taklimat ringkas ini. Saya serah balik kepada Cikgu Halizan untuk menyambung taklimat pelaksanaan ERPH ini. Silakan Cikgu Halizan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Muta. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkanlah kepada semua, kepada rakan-rakan guru yang sudi hadir untuk sesi taklimat ERPH bagi fasa yang kedua pada petang ni. Sebelum tu saya nak ucapkan orang kata apa, selamat datanglah kepada Cikgu Adam, cikgu baru kita. Okey, Cikgu Adam, dan juga dua orang lagi guru baru, iaitu Cikgu Nik Nur Syafiqah dan Cikgu Rafidah lah, yang baru menyertai anggota bagi sekolah SMK Pelonyok. Selamat datang semua. Okey, untuk taklimat pada petang ni, bagi mungkin ramai guru yang dah biasa menggunakan Google Classroom, penggunaan ERPH ni mungkin lebih mudah lah. Tapi mungkin yang tak biasa lagi menggunakan Google Classroom, inilah salah satu platform untuk kita mengaktifkan akaun Delima kita. Untuk kita aktifkan akaun Delima kita. Mungkin sebelum kita jarang guna akaun Delima, mengenai platform ERPH ni boleh mengaktifkan semula kita punya penggunaan Delima tersebut. Untuk hari ni, kalau cikgu perasan dalam WhatsApp, saya telah letakkan manual pengguna bagi semua guru. Dalam tu ada manual pengguna untuk komputer dan juga manual pengguna untuk dalam handphone juga.
Okey, boleh nampak Okey, ni contohlah menu pengguna yang cikgu-cikgu boleh rujuk semulalah. Nanti dalam WhatsApp group saya dah masukkan. Ni menu pengguna, cara-cara nak masuk step daripada mula sehingga semua lah. Bagi yang mungkin tak berapa nak faham menggunakan menu ni, boleh rujuk juga melalui tutorial video yang saya sertakan dalam link media. Dalam bahagian media tu, WhatsApp media tu, cikgu klik ada info bahagian tutorial. Ada bahagian tutorial. Okey, untuk hari ni saya lebih kepada nak tunjuk kepada cara mula bagaimana penggunaan e-Hafiz ni bermula. Bagaimana kita nak bermula bagi mungkin yang tak biasa langsung lagi menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Ini adalah platform pertama lah untuk kita gunakan. Okey, baik, untuk langkah pertama ni, langkah pertama ialah apa yang perlu cikgu masuk ialah melalui akaun Delima dululah seperti biasa. Boleh nampak tak cikgu? Minta respon, kok saya tak perasan lah dalam ni. Boleh nampak Boleh, boleh. Okey, baik. Okey, baik. Okey, langkah pertama, seperti biasalah cikgu-cikgu perlu masuk kepada portal Delima dulu. Bagi yang belum biasa menggunakan portal Delima, cara capaiannya adalah dengan type pada bahagian Google. Okey, cikgu klik pada Google ataupun bahagian URL. Cikgu klik pada bahagian Delima KPM saja pun boleh, tak ada masalah. Okey, Delima KPM. Okay, dia akan keluar paparan utama iaitu login Google Site. Sebelum tu saya nak ingatkanlah cikgu-cikgu boleh isi kehadiran pada petang ini pada bahagian ruangan chat. Ada saya letakkan link kehadiran untuk petang ni. Okey. Okey, seterusnya ini adalah paparan utama sebelum kita log masuk kepada akaun Delima kita. Bagi guru-guru yang mungkin terlupa ataupun tak ingat password dan sebagainya, boleh merujuk kepada saya semula lah untuk saya reset semula password tersebut. Okey. Seterusnya kita akan klik log masuk dan cikgu akan masukkan email peribadi yang telah dibekalkan oleh KPM dan juga password. Okay, ini contoh yang saya telah siap lah untuk saya dah ada dalam komputer saya. Kemudian cikgu akan klik bahagian guru. Okay, klik pada bahagian guru dan seterusnya pergi kepada bahagian aktiviti, Google Classroom dan klik untuk mula. Okay, kalau saya terlalu laju, cikgu bagi tahu. Takut saya terlalu laju. Okay, ini adalah paparan utama Google Classroom. Okay, paparan utama bagi Google Classroom kita. Yang mana terdiri dalam beberapa classroom-classroom yang kita telah ada lah. Okay, contoh macam saya berada di bawah Google Classroom kumpulan 5. Bagi guru-guru yang belum pernah join classroom tersebut, akan ada satu paparan butang join. Okay, akan ada satu paparan butang join. Cikgu hanya perlu klik saja sebab saya dah set untuk invitation code tu. Cikgu hanya perlu klik join saja, tak perlu nak masuk kod lagi dah. Okay. Seterusnya bila cikgu dah klik join, cikgu akan masuk paparan utama seperti inilah. Okay, baik. Saya nak cerita daripada A hingga Z lah bagi cara masuk, cara troubleshooting. Mungkin lepas ni mungkin ada masalah. Saya akan bantu lagi lah. Okay, baik. Seterusnya ini bahagian utama bagi Google Classroom kumpulan 5. Ni contoh bagi saya lah di bawah kumpulan 5, di bawah penyemak fikir petang. Okay, di bawah penyemak fikir petang.
Bahagian utama ni akan ada 3. Bahagian utama bagi Google Classroom ni akan ada 3, iaitu stream, classwork, people. Okay, stream, classwork dan juga people. Bahagian stream ni dia akan bagi kita penyataan umum tentang apa yang ada dalam Google Classroom ni. Sebagai contoh di sebelah paparan sebelah kiri ni, okay, sebelah kiri akan ada upcoming, bermaksud akan ada lagi satu tugasan baru yang perlu kita buat. Okey. Seterusnya yang dekat mana kita nak tengok assignment kita, iaitu RPH kita. Yang paling penting bila cikgu masuk kepada Google Classroom, cikgu perlu pergi ke bahagian classwork. Okey. Bahagian classwork inilah segala tugasan ERPH kita tersimpan. Okey, daripada bulan Julai hinggalah Ogos, sekarang ni dah ada 5 minggu. Bermaksud ada 5 minggu. Yang mana baru join pun dia akan ada lagi, tak ada masalah. Dia cuma akan jadi missing sajalah, tak ada masalah. Bagi yang baru nak tengok ni contoh paparan utama bagi classwork. Okey. Bagi minggu ni contoh minggu 27, okey, assignment minggu 27 iaitu 15 Ogos hingga 19 Ogos. Apa yang cikgu kena buat ialah cikgu klik pada bahagian ERPH minggu 27. Okey. Cikgu jangan terus pergi kepada file ini dulu. Okey, cikgu jangan terus klik pada bahagian utama dia dulu. Bila ramai klik sini, nanti dia tak tahu dekat mana dia nak turn in, dekat mana dia nak patah balik, dia tak tahu. Okey, saya ulang balik Kita pergi kepada classwork, ni contoh stream. Ini kepada classwork. Seterusnya kita akan klik pada bahagian tugasan minggu tersebut. Contoh minggu 27. Okey, minggu 27. Okey, cikgu klik view assignment. Okey, cikgu klik pada view assignment. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Di sinilah tempat di mana perlu kita buat penghantaran tugasan kita. Ramai tertinggal bahagian ni. Bila dia dah klik bahagian, saya tengok balik. Contoh dia klik bahagian ni terus. Contoh file template. Bila nak turn in, dia lupa turn in. Tu yang jadi macam tak hantar-hantar, dia kata dah hantar. Tu masalah dia. Troubleshooting sikit je situ, tak apa. Okay, ni contoh. Ni contoh RPH, template RPH. Sebelum saya nak masuk sini, saya patah balik. Okay, ni. Cikgu mesti klik view assignment dahulu. Okay. Kemudian baru cikgu klik pada bahagian template ERPH yang ada nama cikgu. Okay, template ERPH yang ada nama cikgu. Okay, saya klik sekali lagi pun tak apa, dia akan masuk juga. Dia akan masuk file yang sama, tak ada masalah. Cuma saya nak tunjuk laluan yang betul lah, cara masuk laluan yang betul. Takut lepas ni dah buat, dia terlupa. Okey, ni contoh template. Template bagi ERPH. Okey, baik. Bagi contoh template ERPH ni, saya dah tambah baik beberapa kali juga untuk bagi memudahkan semualah. Okey, yang pertama dia akan ada pilihan bahasa. Dia akan ada pilihan bahasa. Iaitu bahasa apa? Okey, contoh saya ulang sekali lagi di bahagian ni, template akan ada bahagian bahasa, pilihan bahasa. Iaitu contoh kalau kita mengajar dalam bahasa, menggunakan bahasa Melayu, kita akan menggunakan pilihan bahasa Melayu lah. Okey, dia akan ada beberapa pilihan bahasa lagi, contoh bahasa Inggeris, okey, tulisan Jawi bagi pendidikan Islam, okey, bahasa Cina dan juga bahasa Arab. Setiap kali kita buat pilihan, dia akan berubah lah. Okey, dia akan automatik, dia akan berubah. Dia akan berubah mengikut kesesuaian. Okey, ni contoh yang pertama dari segi pilihan bahasa. Kemudian kita akan ada minggu. Selalunya dah akan set dalam template tersebut minggu-minggu. Cikgu tak perlu nak set lagi dah. Tapi kalau nak ubah pun tak ada masalah, dia akan klik paparan contoh minggu lah. Kemudian bahagian tarikh. Cikgu hanya perlu double klik tarikh tersebut. Bahagian hari. Okey, dan juga masa. Seterusnya akan ada bahagian tingkatan ataupun kelas, mata pelajaran, tema. Bagi mata pelajaran yang ada tema, perlu isikan tema lah. Okey. Bagi yang ada satu lagi template contoh, macam hari ni, akan ada lagi satu contoh kemahiran. Okey, bagi template ERPH ni, saya dah siapkan mengikut hari. Hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis. Okey, sampai hari Khamis. Maksudnya dalam satu file template ni mengandungi untuk 5 hari.
Dia akan tak seperti sebelum ni lah, kita simpan dalam Word. Satu hari file hari Ahad, satu file hari Isnin. So saya dah siapkan template ni. Dalam satu file template akan ada ke 5 hari. Cikgu hanya perlu klik sahaja mengikut hari. Okey, contoh hari Isnin ni. Okey, macam tadi saya dah terdelete bahagian Ahad ni sebab saya tak perlukan bahagian kemahiran. Okay, contoh kemahiran. Kemahiran ni selalunya digunakan untuk subjek bahasa. Subjek bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mungkin juga bahasa Cina dan juga bahasa Arab. Dia akan ada perlu kemahiran tertentu, kemahiran mendengar dan sebagainya. Okey, sebenarnya standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okey. Dan bahan bantu mengajar. Okey, bahan bantu mengajar ni cikgu boleh pilih daripada drop down list ni. Yang terdapat dalam pilihan ni cikgu boleh pilih saja. Ada pelbagai pilihan bahasa. Kalau yang menggunakan bahasa Inggeris, boleh guna bahasa Inggeris. Ada 4 ABM, bahan bantu mengajar yang saya telah sediakan di sinilah. Kalau tak cukup, cikgu boleh tambah nanti di bahagian ruangan tambahan. Okey, mengikut format TS25, saya dah pecahkanlah aktiviti pembelajaran ni kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pemula, aktiviti utama dan juga bahagian penutup. Yang di bawah juga akan ada tahap penguasaan. Okey, cikgu boleh pilih tahap penguasaan bagi topik yang kita ajar. Contoh topik TP3, kita klik TP3 lah. Dan akan ada EMK, elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum. Okey, banyak lagi aksesori tambahan yang lain. Contoh macam iThink, peta kebat dan sebagainya tu saya tak masukkan lah. Sebab semua tu adalah aksesori dalam RPH. Tapi kalau cikgu perlukan, cikgu boleh masukkan catatan di bawah nota ataupun catatan ni lah. Okay, di bahagian tepi ni akan ada bahagian pentaksiran dan penilaian. Cara kita nak menilai pengajaran PDPR kita ataupun PDPC kita pada hari tersebut, akan ada bahagian pentaksiran ni lah. Sama ada kita ada buat ujian, amali, latihan, lembaran kerja, pemerhatian, kuis, lisan ataupun sebagainya. Kalau lain-lain cikgu boleh type dalam ni. Dan juga saya dah siapkan juga bahagian ruangan itu kelas relief. Maksudnya kalau kita dah masuk kelas bersemuka selepas ni, kita boleh guna bahagian relief kelas ni. Kalau hari tu kita ada guna waktu yang pertama tu kita relief kelas apa, kita boleh letak dalam ni lah. Terus tak ada masalah dah. Semua template ni ada 5. Untuk setiap hari tu saya dah sediakan sebanyak 5 template. Satu hari dia akan ada 5. Ada 5 kelas. 5 kelas. Tapi untuk masa PDPR ni mungkin kita dah gabung kelas, kita hanya perlukan satu sajalah satu hari. Okey. Kita perlukan satu hari sahaja untuk pelaporan setiap hari. Okey. Ini tentang format bagi template. Okey, format bagi template ERPH ni. Okey, seterusnya saya nak tunjuk bagaimana, sekali lagi mungkin ada tanya, takkan saya nak kena type tiap minggu benda yang sama. Tak perlu cikgu, kita ada kaedah cara kita nak copy. Cara kita nak copy daripada minggu-minggu sebelum-sebelum ni. Contoh kita dah buat minggu ni, minggu depan kita menggunakan topik yang sama, kita ajak benda yang sama juga, cuma kita ada buat penambahbaikan sedikit sahaja. Kita nak tambah, kita boleh copy sahaja daripada RPH. Tapi bagaimana kita nak buat? Okey, sini saya nak tunjukkan terus bagaimana cara kita nak salin daripada RPH minggu-minggu yang lepas. Contoh untuk kita guna minggu-minggu seterusnya. Okey, jadi bahagian kita patah balik bahagian utama ni, ini bahagian classwork. Kita patah balik bahagian utama classwork. Okey cikgu Boleh cikgu, setakat ni saya laju sangat ke? Takut saya terlalu laju, cikgu abang Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian utama. Ya? Boleh. Boleh biar. Takut terlalu laju bagi tahu. Okey, ini bahagian utama classwork. Apa-apa pun suara tak berjelas sebab hujan. Suara tak berjelas. Okey, baik. Sekejap. Kena pakai handsfree kot. Tak bisa saja pun dia. Diamlah. Sekejap juga Okey, boleh cikgu? Boleh dengar Tak dengar. Tak dengar juga? Lagi jauh. Macam tadi elok dah. Okey, baik, tak apa. Okey, untuk paparan utama saya nak tunjuk dulu.
Lepas ni kalau cikgu nak mudah, cikgu dah masuk ke dalam jalima. Contoh cikgu dah masuk dalam ni, cikgu nak bookmark, cikgu hanya klik bahagian bintang atas tu saja. Cikgu bookmark bahagian ni, classwork. Lepas ni bila cikgu masuk, dia dah tahu dia terus masuk bahagian bookmark ni saja. Cikgu tak perlu nak pening-pening lah bagi yang tak biasa guna Google Classroom ni. Contoh, cikgu klik bahagian store kat atas ni, bookmark this tab. Contoh, add bookmark. Kemudian, done. Jangan turn on, tak perlu turn on. Tekan done sahaja. Dia akan automatik masuk lah. Lepas ni kalau cikgu masuk buka browser pun, dia akan terus masuk bahagian ni. Tak perlu cikgu nak cari paparan masuk satu, tak perlu lagi dah. Sebagai contoh, kalau saya pangkah butang ni pun, contoh cikgu klik bahagian classwork ni yang saya dah bookmark tadi. Asalkan kita dah login dalam akaun Delima, dia akan terus masuk ke paparan classwork ini. Lebih mudah untuk cikgu-cikgu nak lihat assignment. Tak terlepas lagi dah. Okey, macam mana kita nak copy RPH pada minggu-minggu yang sebelum ni? Mungkin katanya takkan nak kena tag tiap minggu yang sama kan? Macam Word sebelum ni juga sama. Konsep dia macam Word dengan Excel. Okey, Google Sheet ni lebih kurang sama. Cuma dia ada lebih mudah dia sebab kita tak perlu nak save. Kita tak perlu nak save berulang kali. Automatic save. Okey, untuk contoh minggu 27, saya nak ambil balik bahan daripada minggu 26 pengajaran. Dekat mana kita nak cari? Okey, bahagian class drive folder. Okey, bahagian class drive folder. Lepas ni cikgu masuk classwork ni, cikgu klik bahagian class drive folder. Okey. Bila cikgu klik bahagian ni, ini semua adalah fail-fail yang kita telah siapkan. Daripada fail minggu 23, 24, 25, 26 dan minggu 27 ni lah. Okey, contoh yang ini kalau cikgu tak berapa pasti yang mana minggu fail tersebut, cikgu boleh klik saja. Contoh, cikgu klik fail ni, dia akan keluar lah. Dekat mana kita nak tengok fail tersebut minggu berapa di atas ni. Dia akan ada tajuk. Macam nama saya, ERPH minggu ke berapa? Minggu 26. Ni contoh ERPH minggu lepas. Okey, ni contoh. Contoh saya nak copy hari Isnin ni. Contoh hari Isnin ni minggu ke 26. Saya nak isi untuk minggu 27. Okey, dekat mana minggu 27 tadi cikgu? Dekat classwork ni kalau tak pasti, klik pada bahagian tab classwork. Okey, ikut lorong yang betul, view assignment. Okey, klik yang nama cikgu. Okey, baik. Yang ini adalah untuk minggu 27. Dekat mana cikgu boleh klik pada bahagian tajuk ni. Dia akan beritahu minggu berapa, 27, minggu 26. Nampak macam sama, tapi dia akan ada labeling. Labeling minggu-minggu yang berbeza. Sebab tu nama memang sama. Sebab saya dah buat make a copy untuk setiap orang atas nama setiap orang. Ni contohlah. Minggu 26, minggu 27. Okey, sekarang ni saya nak copy ataupun saya nak salin RPH saya daripada minggu 26, contoh hari Isnin ni. Okey, saya nak masukkan ke dalam minggu 27. Ni contoh yang sebagai panduan bagi guru-guru yang mungkin nak cuba buat lepas ni. Mungkin dia rasa takkan nak kena buat setiap minggu kena tag kan. Okey, ni contoh. Lepas ni saya akan tambah baik lagi cikgu. Saya akan tambah baik dalam setiap kolom ni akan ada drop down menu untuk standard kandungan dan juga standard pembelajaran dan juga tajuk. Cuma saya tak tambah lagi buat masa sekarang sebab semua dah faham konsep ERPH dulu, baru saya akan tambah baik semua. Baru sebab saya tak mau sekaligus banyak sekali lagi, ramai yang tak dapat nak capai. Okey, untuk yang pertama ni saya nak ajak cara nak copy dulu. Sekarang ni minggu 26, hari Isnin. Okey, cara nak copy, cikgu boleh copy ke semua. Contoh, cikgu nak copy daripada tajuk ni. Okey, boleh copy saja. Klik kanan, copy. Dan cikgu masuk kepada template cikgu hari Isnin. Okey, hari Isnin ni contoh. Klik kanan, cikgu paste saja. Okey, paste. Tapi masalah dia bila kita copy macam ni, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan template kita hilang dari segi garisan. Itu saja. Macam mana kita nak buat bagi ada balik garisan ni? Tak ada masalah, cikgu hanya highlight. Cikgu highlight. Cikgu klik pada bahagian macam ada border ni. Dan cikgu pilih untuk bahagian tepi, border dia lebih tebal nombor 2. Cikgu klik tepi macam tu. Dia akan tutup lah. Yang lain ni pun sama juga. Cikgu klik saja situ. Dia akan tutup balik. Ke semua border yang kita dah buat. Kita susun ikut kesesuaian lah. Okey, ini cara pertama.
Cara pertama kalau nak salin cepat, malas nak type banyak-banyak, terus copy masuk. Okay, cara kedua, saya patah balik. Okay, saya patah balik semula. Cara kedua, tanpa kita perlu nak buat apa-apa perubahan pada border tu, cikgu hanya perlu klik dalam ni lah, orang kata apa, dalam folder tersebut. Contoh, ni minggu 27, ni minggu 26. Cikgu nak salin contoh tema. Cikgu double klik dalam tu. Saya dah turn in. Okey, di sini saya nak tunjuk kenapa saya tak boleh nak edit apa-apa bahagian. Sebab bila naik bahagian view only ni, okey, yang ni yang saya terlupa hari tu nak cakap, mungkin ramai yang duk tanya saya pasal apa jadi view only. Bila view only ni, kita tak boleh nak ubah apa-apa. Kita tak boleh nak ubah apa-apa dah. Ni view only. Sebab apa view only dalam paparan ni? Sebab saya dah turn in. Ni minggu 26 masih belum buat penyimakan. Saya punya pentadbir penyimak belum buat penyimakan, dia belum serahkan balik. Saya masih dalam view only sahaja. Saya tak boleh nak ambil balik. Lepas dah turn in ni, contoh dah turn in. Macam mana kalau saya nak ambil balik? Kalau saya nak ambil balik, cikgu kena tekan turn in ni, unsubmit balik. Okey, unsubmit bahagian minggu 26 ni. Okey, ni bahagian minggu 26 saya dah submit. Pada minggu lepas saya dah submit tapi belum buat penyimakan. Okey, dia akan ada unsubmit. Di bahagian your work ni dia akan bagi tahu turn in. Dah turn in, maksudnya assignment minggu 26 tu saya dah hantar. Bila saya dah hantar, saya tak boleh nak ubah apa-apa dalam minggu 26 ni. Dia akan jadi dalam bentuk view only sahaja. Tu macam mana kita nak ubah? Macam mana kita nak ubah? Boleh, selagi pentadbir atau penyimak kita tak buat penyimakan, kita masih boleh ubah, iaitu kita boleh klik pada butang unsubmit. Okey, pada butang unsubmit. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi net missing. Dia akan jadi net missing. Kalau saya tekan turn in lagi, dia akan masuk semula lah. Dia akan masuk semula. Okey, maksudnya missing ni kenapa net missing? Sebab saya hantar lewat daripada tempoh yang sepatutnya. Contoh kena hantar hari Sabtu sebelum ni kan. Okey, maksud bila saya dah tekan tarik balik ni, dia akan terus net missing. Tu contoh dia lah, sebagai contoh, tak apalah. Untuk panduan semua. Okey, seterusnya baru kita boleh klik bahagian minggu 26 ni. Pangkah balik. Cikgu klik balik bahagian minggu 26. Barulah saya boleh buat perubahan dalam minggu ke-26. Apa-apa pun baru saya boleh buat ubah perubahan. Selepas saya klik pada butang unsubmit tadi. Okey, selepas kita dah siap apa semua, kita dah isi contoh minggu 27 ni. Okey, minggu 27 kita dah isi sampai hari Khamis. Cikgu dah isi semua. Cikgu akan klik pada butang turn in. Okey, klik pada butang turn in. Okey, klik pada butang turn in late. Dia akan nak turn in late lah, tak apa. Tak ada masalah ni. Sebab maksudnya kita dah hantar juga. Tapi sebagai panduan sajalah untuk cikgu tahu. Kenapa dia akan jadi maksud macam ni. Turn in late kenapa? Sebab kita dah hantar lewat daripada tarikh yang sepatutnya lah. Okey, baik. Boleh je lah setakat bahagian ni cikgu. Boleh kan cikgu? Bahagian secara untuk pengisian ni ada masalah tak? Agak-agak. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada bahagian, okey, kita dah tunjuk bahagian nak copy. Okey, bahagian nak copy saya dah tunjuk. Seterusnya dah bahagian dah hantar pun saya dah tunjuk. Ini contoh saja lah. Kemudian kita akan pergi semula bahagian utama. Utama bahagian classwork tersebut. Okey. Sebab tu saya lebih suka cikgu buat bookmark terus bahagian classwork ni. Lebih mudah untuk cikgu capai segala tugasan. Sebab tak mungkin nak masuk daripada login mula pertama tu mungkin agak panjang. So cikgu dah masuk nanti cikgu hanya perlu bookmark sahaja. Okey.
Bagi yang fasa yang kedua ni, saya tengok ramai juga yang dah mula buat. Tahniahlah kepada rakan guru yang mungkin belum sebelum ni, belum senarai dalam fasa pertama tapi dah cuba buat. Okey, tahniah. Okey. Ni contoh sajalah untuk ERPH pada sekolah, untuk sekolah SMK Pulau Nyok. Okey, segala permasalahan bagi ERPH ni, cikgu boleh PM saya sendirilah. Mungkin saya akan buat personal secara berkumpulan, mungkin dalam 5 ke 6 orang. Saya akan ajak dalam bentuk Google Meet macam ni jugalah untuk memudahkan kefahaman kebolehgunaan ERPH ni. Okay, ini sajalah tentang tapak ERPH yang kita ada buat masa sekarang. Lepas ni saya akan tambah baik lagi dari segi tajuk, standard kandungan dan standard pembelajaran. Cikgu-cikgu hanya perlu klik drop down menu saja. Untuk yang lain tu bahagian aktiviti cikgu perlu type lah. Kriteria dan juga objektif perlu type. Yang itu saja, lepas ni saya akan tambah baik lagi. Dan mungkin kita akan tambah baik lagi untuk mungkin tahun depan penggunaan keseluruhan RPH dari segi jadual, buku rujukan dan sebagainya kita akan masukkan dalam Google Classroom ni juga. Okey, sampai sini sajalah penerangan serba ringkas secara orang kata apa, penggunaan untuk tapak ERPH SMK Pulau Nyok. Alizal, Ya. Alizal tolong tunjuk cara nak accept dia punya apa invitation ke Google Classroom. Aku takut nanti ada yang tak terima tak terima invitation lagi. Invitation lagi, baik, okey. Sebagai contoh saya share satu lagi lah bahagian saya perlu guna akaun guru yang belum masuk lagi cikgu. Tapi buat masa sekarang semua saya dah invite dah masuk dalam grup. Tak dah? Okey, saya mula daripada awal. Okey, saya akan masuk semula daripada awal. Mungkin ada yang mungkin terlepas mungkin daripada awal. Ini contoh daripada mulalah saya akan masuk menggunakan satu akaun guru ni lah. Guru yang belum masuk, contoh Seperti biasa kita akan type dalam Google iaitu The5 KPM. Okay, ini paparan utama, cikgu akan boleh login. Contoh saya ambil satu contoh guru yang mungkin yang belum masuk lagi untuk fasa kedua, contoh cikgu Cikgu Afi. Okay, saya akan ambil contoh satu akaun. Cikgu akan masukkan satu ID. Okay, ID guru lah, cikgu guru sendiri. Kemudian cikgu akan tekan next. Dan cikgu akan masuk password. Seperti biasa. Okay, ini paparan utama bagi Google Classroom ataupun paparan utama bagi The5. Bagi The5 dahulu, klik pada guru, klik pada aktiviti dan klik pada Google Classroom, klik untuk mula. Okey, ini contoh lah. Ini contoh bagi yang belum join mana-mana Classroom, dia akan ada satu paparan butang join di sini. Okey, akan ada satu paparan butang join. Bila cikgu dah klik butang join ni nanti, dia akan automatik akan masuk ke dalam Classroom cikgu sendiri. Itu saja. Boleh cikgu Ini cara nak masuk dulu lah. Cara nak masuk bagi guru yang belum join lagi. Bagi yang tak ada, mungkin dia cari-cari dalam Classroom, dia kata masih tak ada juga. Cikgu boleh PM kat saya lah, boleh maklum kat saya. Mungkin saya terlepas pandang nama beberapa orang.
yang belum masuk dalam classroom. Okey, sampai sini saja kot tentang penerangan penggunaan ERPH bagi fasa yang kedua. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Assalamualaikum Mazlan. Waalaikumsalam. Cuma nak tanya, template nak minggu lepas-lepas tu masih boleh buat lagi kah? Masih boleh guna. Masih boleh akses minggu 23 sampai minggu 20 yang terbaru ni, minggu 27. Boleh akses. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Boleh, tak ada masalah. Boleh hantar semula. Minggu 23 tu pun masih boleh hantar. Cuma dia akan naik download saja. Okey, terima kasih. Ya, sama. Ada soalan lagi kah yang berkaitan ERPH ni? Mungkin boleh tanyalah. Saya akan sharekan lah. Mungkin ada yang tak berapa jelas lagi. Assalamualaikum. Azizah. Waalaikumsalam. Rusli. Kalau yang kaunseling ni macam mana? Kaunseling itu saya dah berbincang dengan Cikgu Azizah. Katanya menggunakan apa sistem kan, kaunselor menggunakan sistem untuk ini kan. Dia dah ada lah satu tapak dia. Tapak dia. Okey, kalau bagi yang kaunselor dia boleh guna tapak tersebut, hanya ambil pelaporan tu masukkan dalam ni lah, dalam assignment tadi. Nanti saya akan tunjuk semula macam mana nak masuk. Okey, bagi yang kaunselor saya akan tunjuk balik Saya akan tunjuk semula bagaimana dia boleh attach file pelaporan, sebab saya tak boleh nak guna file template yang sama untuk pengisian untuk cikgu guru kaunselor. Okey, ni contohnya. Okey, ini contoh saja. Contoh kalau minggu 27 ni Cikgu Rusdi ataupun mana-mana kaunselor nak masuk pelaporan, contoh view assignment. Okey, ini bahagian assignment. Di bahagian sini kita akan ada satu lagi butang paparan iaitu add or create. Bahagian butang plus ni, add or create ni cikgu boleh klik pada butang ni dan cikgu boleh masukkan pelaporan ataupun yang cikgu download daripada sistem untuk kaunselor, file pelaporan tersebut. Boleh upload lah daripada yang cikgu simpan dalam komputer. Ini contohlah daripada dokumen dan sebagainya, cikgu boleh klik sahaja. Dan cikgu akan open, masukkan saja. Tak perlu guna template ni Template ni cikgu boleh pangkah saja. Tak ada masalah. Bagi yang guru kaunselor. Bagi guru lain mungkin juga nak masih lagi ada kaedah lain nak guna, masih boleh guna add ni, tapi disarankan kita gunakan template ni lah. Lebih mudah. Sebab, kenapa saya kata lebih mudah? Sebab di bahagian template ni dia dah ada bahagian penyemakan. Kalau cikgu perasan di bahagian hujung ni, selepas hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni akan ada bahagian penyemakan, pengesahan penyemakan. Di mana di sini akan ada tanda tangan digital oleh penyemak ataupun pentadbir. Bahagian tanda tangan maksudnya telah disemak. Itu saja. Kalau guna bahagian lain tu tak dapatlah, tapi bagi kaunselor hanya perlu attach sajalah. Attach saja file tersebut. Kalau contoh kalau masih nak guna template ni juga boleh letak dalam file sini lah, contoh hari Ahad. Cikgu boleh klik bahagian insert. Okay, kalau tak mau guna, masih nak guna template ni juga, ni contoh sajalah. Contoh nak pakai template ni juga sebagai penghantaran, tak mau nak guna file baru, klik insert, klik image, image over cell. Cikgu boleh letak dalam ni saja pun boleh. Dia akan simpan dalam
template ni juga. Cuma tak perlu isilah bahagian tingkatan kelas dan sebagainya, tak perlu isi. Ni contoh saya tunjuk satu. Contoh hari Isnin. Saya masukkan satu gambar pelaporan. Contoh image over cell. Okay, image over cell. Saya ambil satu untuk contoh saya letak satu file ni. Dia kena letak dalam bentuk gambar lah. Image ni kena tulis dalam bentuk gambar. Maksudnya kalau nak menggunakan pelaporan yang jenis bentuk gambar boleh letak dalam ni. Tapi kalau bentuk file Word, dalam bentuk Excel dan sebagainya, Cikgu Rusdi ataupun Cikgu Kaunselor yang lain hanya perlu klik bahagian add or create ni sahaja. Masukkan file tu sahaja. Tu je. Tentang penggunaan tapak ni lah. Ada lagi cikgu? Soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan serah semula lah taklimat berpetani kepada Tuan Pengetua. Terima kasih Cikgu Halizal, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar perkongsian daripada Cikgu Halizal ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, saya mengambil kesempatan ini pertamanya untuk memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa seperti yang ditunjukkan oleh Cikgu Halizal dalam taklimat awal tadi, kita ada 5 hari untuk kita menulis ERPH tu. Barangkali pada setiap hari tuan-tuan mungkin tak mengajar hanya 3 hari ataupun 4 hari. Jadi tuan-tuan, pada hari yang tuan-tuan tak mengajar tu, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan, ambil satu ruang yang paling atas sekali, tuan-tuan tulis itulah. Sama ada hari tersebut, sekiranya tuan-tuan menyediakan bahan PDPR, tuan-tuan catatlah menyediakan bahan PDPR. Dan tuan-tuan tukar warna kepada warna, tulisan warna merah. Contoh pada hari Isnin hari ini, pada sesi petang, tuan-tuan menghadiri taklimat ini atau bersama taklimat ERPH ataupun taklimat bersama pentaksiran bersama dengan PPD atau GPN dan sebagainya, tuan-tuan catatlah. Sama kalau ada hari selepas kelas itu pada sesi petang, tuan-tuan catat di bawah sekali. Pada pukul berapa tuan-tuan menyertai aktiviti apa dan tuan-tuan tukar warna font dia kepada warna merah. Okay. Yang keduanya tuan-tuan puan berkaitan pelaksanaan ERPH ni, tuan-tuan jangan takutlah. Okay. ERPH tak ada masalah apa. Tuan-tuan boleh cuba beberapa kali untuk mendapat kompetensi penulisan dan penghantaran ERPH ni. Kita ide takkan hilang punya. Okay, jadi tuan-tuan puan cuba beberapa kali, tuan-tuan akan dapat tahap kompetensi tersebut. Yang ketiganya tuan-tuan puan, dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, kita mesti kena beranilah menempuh cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah tuan-tuan dan puan rasa dengan pengenalan ERPH ini menjadi satu tugas yang berat. Sebenarnya kalau tuan-tuan dah mahir, benda ni akan menjadi lebih ringan bagi kita untuk melaksanakannya. Cuma sesuatu ilmu yang baru tu pada peringkat permulaannya memang nampak macam sukar lah berbanding dengan amalan kita seharian. Tetapi dunia tuan-tuan dan puan, untuk makluman, kita perlu melangkah ke hadapan sebab dunia semakin hari semakin maju ke hadapan. Jadi kita tidak boleh ketinggalan lah dalam melaksanakan pembaharuan, penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menjadi sebahagian daripada tugas kita. Jadi saya berharaplah dengan pelaksanaan ERPH ini kita dapat menyelesaikan beberapa isu. Pertamanya, isu RPH yang tertangguh akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini, yang mana pihak pentadbir sekolah tak perlu menunggu lama untuk memeriksa rancangan pelajaran harian tuan-tuan dan puan-puan yang tak boleh bersemuka, tak boleh menghantar ke sekolah. Jadi
e-RPH ini adalah sebagai salah satu strategi untuk menggantikan ya RPH secara hard copy kepada yang perlu dihantar kepada pentadbir. Jadi saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan e-RPH ini dengan lancar, dapat menyiapkan RPH yang tertangguh, dan tuan-tuan dan puan boleh nak buat backdated pun boleh, dan tuan hantarlah turn in kepada pemantau masing-masing ikut teacher dan student yang disediakan. Kembali kepada Cikgu Halizan untuk penutup. Terima kasih Cikgu Halizan. Baik. Okey, sekiranya cikgu-cikgu masih lagi menghadapi masalah ataupun mungkin keliru, okey, saya akan buat secara bantuan secara berkelompok lah. Kita boleh buat Google Meet mungkin dalam 5-6 orang. Saya akan ajak satu persatu lah. Kalau mungkin yang masih lagi menghadapi masalah teknikal dan sebagainya, saya akan bantu cikgu-cikgu. Dari segi penggunaan ni lah, kita akan buat secara Google Meet mengikut masa yang sesuai dengan cikgu-cikgu semua. Cikgu jangan risau cikgu. Sebab benda ni insyaAllah dia akan memudahkan semua. Mungkin pada peringkat awal ni mungkin macam nak klik tu takut asal hilang dan sebagainya. Jangan risau. Kalau ada masalah, cikgu beritahu saya saja. Sebab kita akan perbetulkan lah mungkin dari segi file hilang. Mungkin cikgu terklik hilang dalam drive tersebut. Dan sebagainya saya akan masukkan semula template dan sebagainya. Kalau cikgu delete pun jangan risau sebab dia ada dalam trash tu. Kalau saya akan share semula sekali lagi. Contohlah. Kalau cikgu terdelete dalam dari ni, saya akan tunjuk sekali lagi sebelum kita tutup. Okey, ni contoh. Okey, daripada classwork kita, andai katalah cikgu termasuk dalam class drive folder, tiba-tiba cikgu terklik delete. Contohlah cikgu saya delete yang ni, yang file kosong saya ni. Okey, cikgu tiba-tiba saja tekan remove. Tekan remove, tak ada masalah. Jangan risau, selagi kita tak hilangkan file dalam trash ni, apa sahaja yang dalam trash ni kita tak delete, dia masih ada dalam ni. Jangan risau cikgu ya. Apa sahaja yang dalam drive kita ni, dia akan ada semula. Itu saja. Jangan risaulah tentang penggunaan ni, insyaAllah dia akan selamat. Sebab kita tak perlu nak bawa file banyak-banyak, tak perlu nak orang kata apa, cara capaian pun selagi ada internet, insyaAllah kita masih boleh capai penggunaan ERP ni. Kalau digalakkanlah mungkin ada yang ada pakai nak mudah cepat boleh pakai tablet. Kalau handphone tu nak type tu mungkin payah sikit lah. Kalau yang menggunakan tablet insyaAllah mungkin lebih membantulah penggunaan ERP ni. Okey, dari segi macam tuan pun tersebut tadi, macam hari-hari yang kita tak ada pengajaran, kita boleh tulislah penyediaan bahan-bahan dan sebagainya. Okey, sampai sini sajalah perkongsian ERPH kepada rakan-rakan guru semua untuk fasa yang kedua ni. Jangan risau, kalau ada permasalah cikgu-cikgu boleh kontak saya, insyaAllah saya akan bantu sampailah cikgu boleh buat, insyaAllah. Kebanyakan yang ramai yang fasa satu tak buat lagi, ramai dah mula buat. Macam cikgu Nazari pun dah mula cuba buat, semua dah buat dah. Masa lebih awal dah cuba buat. Okay, Alhamdulillah. Mungkin yang lain nak cuba juga lepas ni, saya akan bantulah sampai boleh, insyaAllah. Okay, sampai sini sajalah perkongsian tentang taklimat ERPH fasa yang kedua. Yang kurang tu daripada saya, yang lemah tu daripada saya sendiri lah. Yang baik tu daripada Allah. Kita tutup taklimat kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Cikgu Aya, ada apa? Ada angkat tangan nampak tu. Okey, baik.